Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jani Adib bin Ahmad Daud. Nama matrik D20112553 akan membentangkan satu filem yang bertajuk Pirates of Caribbean on Stranger Tide. Sebelum saya pergi lebih dalam pada filem ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anisia Yasmin binti Muhammad Syah di 2011-2609. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yeni Malina binti Noda, bernombor kad matrik D20112582. Saya ditugaskan sebagai editor dalam video assignment kali ini. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Irsyad Hakim bin Muhammad Tajuddin dan nombor matrik saya D20112540. Pirates of Caribbean on Stranger Tide adalah filem keempat daripada Pirates of Caribbean series, iaitu pelakon watak utamanya adalah Jack Sparrow. Siapa yang tidak kenal bukan dengan Jack Sparrow? Dia sangat terkenal di kalangan orang muda maupun tua kerana filem Pirates of Caribbean ini sangat memuaskan. Berbalik kepada sinopsis cerita ini adalah Jack Sparrow yang lari daripada tentera di London. Setelah ia lari, dia menyedar bahawa ada seorang penyamar yang menyamar sebagainya di London dan merekrut orang-orang baru untuk menyertai kapalnya. Dia kemudian diculik di atas kapal dan kemudian dibangun. Dia sedar bahawa dia berada di atas kapal Blackbird. Blackbird adalah seorang yang sangat ditakuti oleh para lanun. Kemudian yang menyamar sebagai Jack Sparrow itu adalah Angelica. Siapa Angelica ini? Angelica adalah perempuan yang pernah Jack Sparrow rayu di Seville. Angelica kemudian memberitahu kepada Jack Sparrow bahawa ayahnya dikutuk dan memerlukan mata air awet muda untuk memulihkannya. Memandangkan Jack Sparrow ini tahu di mana mata awet muda ini, jadi Blackbird memaksanya untuk membawa mereka ke tempat mata awet muda ini. Pada masa yang sama, Captain Barbossa, iaitu musuh abadi atau musuh utama Captain Jack Sparrow daripada filem-filem sebelumnya, direkrut oleh Sir George sebagai tentera laut untuk mendapatkan awet muda ini bagi pihak London. Manakala orang yang ketiga pula adalah Spanyol, juga mengejar mata awet muda ini. Jadi di sini ada tiga saingan yang mengejar mata awet muda ini, dan Jack Sparrow ini adalah sebagai salah seorang yang menunjukkan jalan untuk mencari mata awet muda ini. Jadi keputusan yang diambil oleh padri ini adalah dengan menolong duyung itu dengan bersikap secara rasional atas sifat kemanusiaan, dengan cara dia membuka peti itu menggunakan pedang salah satu anak buah Blackbird ini dan membagi ruang kepada duyung itu untuk bernafas. Sedangkan anak buah Blackbird ini menarik semula pedang itu supaya duyung itu tidak dapat bernafas, tapi dia menghalangnya dengan menggunakan buku kitabnya. Jadi dapat disimpulkan bahawa karakter ini mengambil keputusan yang bijak dalam sifat kemanusiaan. Tidak berfikir bahawa dia ni adalah seorang yang jahat ataupun yang cuba untuk membunuhnya, tetapi mengambil keputusan yang bijak dengan menolong walaupun dia ni pernah cuba untuk membunuhnya atas sifat kemanusiaan. Di dalam babak ini pula diperlihatkan watak utama kita adalah Jack Sparrow yang harus mengambil keputusan sama ada dia harus melompat daripada gaung yang tinggi atau diancam oleh Blackbird rakannya dibunuh. Jadi di sini diperlihatkan dilema etika yang dihadapinya adalah keputusan yang wajar harus dibuat. Diperlihatkan dalam scene ini Blackbird mengancam Jack Sparrow ini untuk membunuh rakannya iaitu Angelica sekiranya dia tidak mahu terjun gaung itu dan menerus perjalanannya. Kerana Jack Sparrow amat ragu-ragu jika dia terjun ke gaung ini, adakah dia akan selamat. Jadi dia mengambil keputusan untuk tidak melihat rakannya terbunuh. Dia bertanyakan kepada anak buah Blackbird yang memegang satu patung. Patung itu adalah patung sihir seperti
jika dicucuk di dadanya, maka di dada Jack Sparrow juga akan merasa kesakitan kerana patut itu terasa. Jadi anak buah Jack Sparrow ini, anak buah Blackbird ini mengambil keputusan untuk membuangkan patung itu ke dalam gaung untuk melihat sama ada Jack Sparrow ini akan kelihatan sakit atau tidak. Tetapi apa yang jadi adalah Jack Sparrow tidak merasakan apa-apa. Dan dengan itu Jack Sparrow rasa dia boleh terjun gaung ini, tapi dia masih keliru dan rasa takut. Tetapi Blackbird mengancam dia dengan sangat teruk untuk membunuh Angelica dengan mengambil 5 pistol dan 1 berpeluru. Sampailah pistol yang keempat dan Jack Sparrow merasa takut kawannya dibunuh, dia pun mengambil keputusan untuk terjun dari gaung itu. Jadi Jack Sparrow mengambil keputusan yang tepat untuk mengelakkan daripada rakannya Angelica yang pernah dirayu di Seville dulu daripada terbunuh oleh Black ini. Selepas daripada kejadian di mana Kapten Jack Sparrow lompat daripada tebing nak selamatkan kawan dia daripada ditembak, Kapten Jack Sparrow ni dia pergi ke sebuah kapal usang lama. Dekat dalam kapal usang tu dia nak dapatkan sebuah peti, yang dalam peti tu ada 2 cawan Genesis. Okey, bila dia masuk je dalam kapal tu, dia terjumpa dengan Kapten Barbossa. Kapten Barbossa ni dah sampai dulu. Kalau korang nak tahu, Kapten Barbossa ni musuh abadi Kapten Jack Sparrow daripada dulu. Diorang ni dah lama sangat bermusuh. Okey, bila diorang dah terjumpa tu, diorang nak dapatkan benda yang sama, diorang dapatkan peti tu. So diorang bergelut. Bila diorang bergelut, akhir sekali diorang pegang peti tu sama-sama dan diorang buat keputusan diorang nak buka sama-sama peti tu. Bila diorang buka je peti tu, diorang tengok dalam peti tu dah tak ada apa-apa, tinggal batu je. Diorang dah terlambat lah. So diorang dah tahu yang sebenarnya tentera Sepanyol ni dah sampai dulu, diorang dah dapatkan dulu. So diorang dah terlambat. Sebab apa tau, yang nak dapatkan cawan tu ada 3 kelompok. Diorang ni bersaing, iaitu tentera Lanun, tentera British dengan tentera Sepanyol. So bila benda tu dah tak ada, mestilah tentera Sepanyol dah ambil kerana diorang dah terlambat. So persoalan dia kat sini, perlu tak Kapten Jack Sparrow ni bekerjasama dengan Kapten Barbossa, musuh abadi dia ni, untuk menentang musuh baharu diorang yang lebih kuat? Okey, bagi menyelesaikan masalah ni, Kapten Barbossa ni sebenarnya ada matlamat lain. Dia tak berapa memerlukan sangat cawan Genesis tu. Kapten Barbossa ni sebenarnya dia nak bunuh Kapten Lanun tu sebab dia memang berdendam dengan Kapten Lanun tu kerana kaki dia yang telah kudung disebabkan oleh Kapten Lanun tu, dan juga kapal Black Pearl yang telah dirampas oleh Kapten Lanun tu. So Kapten Jack Sparrow pun dia punya matlamat berbeza juga. Matlamat dia nak dapatkan cawan Genesis tu saja kerana disuruh oleh Kapten Lanun tersebut. So diorang pun bekerjasama. Bila diorang bekerjasama, diorang pergi ke markas tentera Sepanyol. Diorang dah buat rancangan. So bila diorang bekerjasama dan akhirnya diorang berjaya dapatkan balik peti Genesis tersebut dan cawan tu. Okey, so tak semestinya kita dengan musuh kita tak boleh bekerjasama. Ada dalam sesetengah situasi, demi kepentingan sendiri, kita boleh bekerjasama dengan musuh kita. Okey, Kapten Barbossa ni akhir sekali dia berjaya jumpa dengan Kapten Lanun tu. Jadi diorang pun bertarung. Diorang bertarung dengan sangat sengit. Dan akhir sekali Kapten Barbossa ni dia berjaya tikam Kapten Lanun tu. Dan bila Kapten Lanun tu dah kena tikam, anak dia ni Angelica datang lari. Dia nak cabut pedang tu daripada perut ayah dia. Bila dia nak cabut, tangan dia tu terkena bilah pedang tu lah. Bila terkena, so tangan dia pun tergores. Tapi malangnya Kapten Barbossa ni dia sebenarnya dah selaputi pedang tu dengan racun katak. Racun ni memang berbisa, kalau kena boleh mati dalam masa yang sekejap je. So bila terjadi macam ni, Angelica ni pun minta tolong kawan dia, Jack Sparrow. Dia minta tolong Jack Sparrow. Jack Sparrow kan dah pernah selamatkan nyawa dia sekali sebelum ni. Okey, bila dia minta pertolongan Kapten Jack Sparrow, Kapten Jack Sparrow ni pun bawa 2 cawan Genesis tu, dia pergi isikan dengan air. And then satu tu dia tambah dengan air mata duyung, satu tu dia tak tambah lah, sebab memang macam tu cara gunakan dia. Okey, lepas tu dia bawa pergi dekat Kapten Lanun tu dengan anak dia. So dia terangkan lah, dia kata satu cawan ni
ada air mata duyung. Satu ni tak ada air mata duyung. So diorang suruh buat pilihan. So kalau nak tahu sebelum tu, yang berisi air mata duyung ni, siapa yang minum air ni dia akan hidup abadi. Dan yang tak ada ni, siapa yang minum dia akan mati. Sebab kehidupan dia akan berikan kepada orang yang minum yang berisi air mata duyung ni. Okay, faham kan? Okay, persoalan dia kat sini, apakah yang sewajarnya dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya sendiri? Okay, bila Jack Sparrow ni dah tawarkan macam tu, dia suruh buat pilihan kan. So ayah dia ni, dia buat pilihan, dia ambil yang berisi air mata duyung tu. Dia ambil yang berisi air mata duyung tu, dia pun minum. Dia kata kat anak dia, tolong selamatkan ayah, minumlah air yang satu lagi tu. Dan anak dia ni memang sayang gila kat ayah dia. And then anak dia pun minumlah air yang tak ada air mata duyung tu. Bila dia minum, so of course lah yang anak dia tu akan mati kan. Dan Jack Sparrow pun terangkan, dia kata sebenarnya dia dah tertukar air tu. Dia dah tukar. Yang Kapten Lanun tu minum tak ada air mata duyung, yang perempuan tu minum ada air mata duyung. Dia sebenarnya dia nak tengok macam mana seorang ayah ni akan buat pilihan. So ayah dia ni buat pilihan yang salah lah. Okay. So bila dah terjadi macam tu, Kapten Lanun tu pun mati dan anak dia pun hidup. Okay, dekat sini kita ni sebagai seorang ayah, kita haruslah melindungi anak kita, walaupun kita terpaksa korbankan nyawa kita.